Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darain. Betapa ramai daripada kalangan manusia yang tersilap jalan, lalu menjadikan tubuh sebagai matlamat. Mereka memakai pakaian bertampal, makan makanan yang tidak elok, meninggalkan pekerjaan yang halal, dan cemburu kepada orang yang mempunyai harta, sedangkan hati mereka penuh dengan kecintaan terhadap dunia. Mereka sangka mereka lurus. Perkara ini terjadi kerana mereka berjalan sendiri serta jauh daripada mendampingi atau bersuhbah dengan orang yang mampu memberi petunjuk serta berpengalaman. Jadi apabila kita membahaskan tentang zuhud, zuhud ini satu maqam di dalam hati ataupun maqam hati yang mempunyai kedudukan yang tertinggi ataupun kedudukan yang tertentu. Maka zuhud sebenarnya perlu dipahami bukan terletak pada harta, tapi zuhud itu terletak pada hati. Maka tidak boleh kita mengatakan orang yang harta banyak itu dia orang tidak zuhud. Tidak boleh jadi orang yang harta banyak juga zuhud. Dan tidak boleh juga kita mengatakan bahawa orang yang miskin itu zuhud. Boleh jadi dia orang yang miskin tapi hatinya penuh cinta kepada dunia. Maka inilah banyak berlaku, kata pengarang kitab kita, apabila seseorang tadi dia menyangka bahawa dia ini sudah zuhud, tapi sebenarnya jalan mereka itu adalah salah. Dia bukan termasuk orang yang zuhud. Maka zuhud perlu dipahami ia berkaitan dengan hati. Maka orang yang benar-benar zuhud ini, kalau harta ada di hadapan matanya, maka tidak ada apa-apa pun bagi dia. Dia tidak terkesan pun dengan harta yang ada di hadapan mata. Tetapi bagi orang yang tidak ada harta, hatinya ingat kepada harta benda, kepada dunia, maka itu tidak dipanggil zuhud. Maka ramai manusia, kata pengarang kitab kita, tersilap jalan, lalu menjadikan zuhud sebagai matlamat. Lalu dia memakai pakaian yang bertampal, makanan pun makanan yang biasa saja, bahkan dia meninggalkan pekerjaan, dia menyangka dia zuhud. Sedangkan di dalam hatinya inginkan lagi kepada harta, ataupun di dalam hatinya cemburu kepada orang yang mempunyai harta. Maka sebenarnya hatinya penuh cinta kepada dunia, tetapi dia menyangka dia orang yang zuhud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ulama membahagikan zuhud ini kepada tiga. Yang pertama, maknanya orang ini dia ini meninggalkan kepada perkara yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia mengambil perkara yang halal sahaja. Mana-mana perkara yang halal itu dia ambil. Maknanya zuhud, ada orang peringkat yang pertama, dia ni zuhud. Dia ini zuhud dalam keadaan hatinya nak meninggalkan dunia, tetapi masih lagi tak dapat tinggal dunia lagi. Ini zuhud peringkat permulaan. Maka tidak mengaku lagi, tapi latih. Dia tidak terpedaya, tapi dia masih lagi ambil yang halal, yang banyak-banyak yang halal dia ambil. Peringkat yang kedua, hatinya sudah maknanya tidak terkesan ataupun tidak terpedaya lagi pada dunia. Bagi dia ada dunia, tidak ada dunia, tidak mengapa. Yang bezanya, bila dunia ada dia ambil, tidak ada tidak mengapa. Dia sudah tidak terkesan dengan dunia. Tetapi kalau ada dunia dia ambil, tidak jadi masalah dia ambil. Tapi peringkat yang ketiga, dunia itu dipandangnya seumpama sesuatu yang jelek, sesuatu yang kotor umpamanya, ataupun sesuatu yang ada racun. Maka dia sudah tidak mahu lagi kepada dunia. Dunia yang ada pun tidak memberi kesan langsung padanya, dan bagi dia ada pun tak apa, tidak ada pun tak apa, tapi lebih baik tidak ada. Ini orang peringkat yang benar-benar zuhud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan bahawa ada seorang yang bernama Umayyah ibn Sa'ad. Dia ini seorang yang sangat zuhud. Lalu Sayyidina Umar Al-Khattab lantik dia jadi khalifah, jadi gubernur. Maka dia menjadi gubernur. Maka Sayyidina Umar tak tahu pun apa yang dia buat masa ke sana. Tak tahu dia buat apa pun. Maka setelah 1 tahun dia dilantik menjadi gubernur,
Sayyidina Umar ini nak tengok apakah yang dia buat. Lalulah dia beritahu kepada orang, minta laporan daripada dia mengenai harta yang dia ada dan apa yang dia lakukan di sana. Maka ternyata bahawa Umar Ibn Sa'ad ini tidak ada harta apa-apa pun. Walaupun dia menjadi gubernur, tapi tidak ada harta apa-apa pun. Lalulah Sayyidina Umar pun pergilah tengok dia, ziarah dia. Maka lihat keadaan dia. Keadaan dia memang dia sudah tidak ada apa-apa. Lalu Sayyidina Umar pun mencadangkan supaya orang ini diberi harta. Tengok keadaan dia, diberi harta padanya. Maka dia hantar tiap-tiap bulan dengan berpuluh-puluh ribu dinar ataupun berapa dinar itu tak ingatlah. Maka diberi. Beri pula tak cara pula. Kenapa dia buat tu? Mungkin dicadangkan, dipikirkan boleh jadi dah banyak dah bagi ni daripada ni. Mungkin dah perubahan hidupnya tu dah berubah. Pergi-pergi tengok supaya tak ada apa-apa lagi. Lalu Sayyidina Umar mengatakan bahawa ini orang ini memang benar-benar zuhud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dikatakan bahawa orang yang zuhud ini orang yang hati mereka ini memang suci ataupun tidak terkesan dengan dunia yang ada di hadapan matanya. Bahkan dunia yang ada dia ambil, bukan tidak ambil, tetapi baginya dikaila ta'saw ala ma fatakum, dia tidak berduka cita apa yang ada, apa yang hilang di hadapan mata dia tidak berduka cita. Dan bila dia dapat dia tidak terlalu gembira. Bagi mereka apa yang ada itu kurniaan Allah, tidak ada tidak mengapa. Yang penting bagi mereka adalah hati yang sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu ulama mengatakan zuhud ini adalah seseorang itu berpaling daripada mengingati dunia kepada mengingati akhirat. Itu dulu. Zuhud ini dia berpaling hatinya daripada ingat dunia kepada ingat akhirat. Maka para sahabat walaupun harta mereka banyak seperti Abu Bakar As-Siddiq, Abdul Rahman Ibn Auf, tetapi hati mereka adalah ingat kepada akhirat. Maka golongan seperti ini pernah disebut oleh Imam Al-Munawi rahimahullah ta'ala, yakni orang yang tidak tahu mengenai zuhud dan dia tidak ada mursyid ataupun guru yang membimbingnya, lalu dia menyangka bahawa dia ini sudah zuhud, tetapi hakikatnya dia belum lagi zuhud, kerana di dalam hatinya masih ada lagi cinta kepada dunia. Maka orang yang ada cinta kepada dunia itu dia panggil tidak lagi zuhud. Orang yang zuhud ini hatinya sudah cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Zuhud ialah mengosongkan hati daripada dunia. Hati dia kosong daripada dunia. Maknanya hatinya tidak ingat kepada dunia. Walaupun dunia itu ada di hadapan mata. Sayyidina ataupun Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, dunia ada depan mata. Dia menjadi khalifah dan dia boleh mengaut harta kekayaan yang banyak kerana pembendaharaan negara duduk di tangannya. Tapi tidak. Bila dia berkahwin saja, dia suruh isteri dia rantai yang ada pada kamu hantar ke Baitul Mal. Isteri dia marah, apa nak hantar ke Baitul Mal? Bukan saya ambil tu, ini harta ni, rantai ini daripada ayah saya. Saya bagi pada saya. Aku tidak mahu nanti orang kata bila aku menjadi khalifah, nanti orang akan mengatakan bahawa aku mengambil kesempatan di atas menjadi khalifah. Jadi orang akan kata, oh tengoklah isteri khalifah, dia punya rantai dia macam mana? Tak masuk cicing lagi. Kalau masuk cicing kau tak tahu lah. Aku puluh cicing mananya. Jadi dengan sebab itulah Umar bin Abdul Aziz tidak mahu. Suruh isterinya merajuk, tidak mahu. Dia bagi peluang. Kalau kamu nak duduk dalam tempat yang mewah dengan apa ni, harta benda kamu ini, teruskan. Tapi saya Umar bin Abdul Aziz tetap dalam keadaan macam. Akhirnya isterinya ikut dia. Dia menjadi orang yang zuhud. Dan dia menjadi gubernur. Dia kata dia tidak makan daging kecuali rakyatnya makan daging. Kenapa disebut daging? Sebab daging ini makanan orang-orang kaya ketika itu ataupun makanan orang-orang besar. Daging ni mahal. Jadi dia tak makan daging. Akhirnya dia mati sebab makan daging. Dia bagi rakyat dia makan, semua rakyat dia makan. Maknanya semuanya ketika satu saat orang menyangka semua rakyat dia sudah merasai daging. Dia je gubernur tak rasa ni. Akhirnya orang hantar daging ke dia. Isteri dia kata sekarang ni, dia kata
Masa nak makan tu dia tanya isteri dia, adakah rakyat aku ni semua sudah makan daging? Kata isterinya, rasanya semua dah makan daging. Mu seorang je tak makan daging lagi. Kalau macam tu tak apalah, dia pun makan. Dia makan rupanya daging tu ada racun. Daging tu ada racun. Mana orang tak racun pada daging tadi. Akhirnya dengan daging tadi juga dia antara sebab Umar bin Abdul Aziz wafat. Sedangkan dia ni memang orang yang maka Umar bin Abdul Aziz ni digambarkan orang yang sangat zuhud kepada Allah Subhanahu wa taala. Zuhud dia kerana apa? Kerana hatinya kosong kepada dunia, ingat kepada akhirat, dan bukannya mengosongkan tangan daripada dunia. Maka tidak salah orang itu zuhud tetapi hartanya banyak. Orang itu zuhud, hartanya banyak, dan dengan harta yang banyak ini menjadikan dia infak pada jalan Allah. Dia melalui jalan keredaan Allah Ta'ala, dia infak harta pada jalan Allah. Maka tidak salah harta itu banyak, dan harta yang banyak itu tidak semestinya tidak zuhud. Tapi harta yang banyak itu, orang itu boleh menjadi orang yang zuhud. Bahkan kadang-kadang harta banyak jadi zuhud. Sebab apa? Bila harta banyak, dia sudah tidak fikir lagi harta. Tapi bila harta kurang, yang fikirnya harta kita kurang ni, maknanya. Maka dengan sebab itu, kadang-kadang orang yang tidak ada harta, dunia tidak dapat lagi di tangannya, maka bercita-cita ia pada dunia. Kadang-kadang begitu. Tetapi sebenarnya bagi orang yang memahami pula, setengahnya para sahabat memilih jalan tidak ada harta daripada ada harta. Kerana apa? Kerana bila dia dengar Nabi kata orang yang banyak harta ni banyak dihisap, dia pilih jalan macam ni pula, kerana tidak mau dihisap banyak. Sahabat lain pula dengar orang yang ada harta ni kalau diinfak banyak dapat masuk syurga, dia nak jalan harta banyak pula kerana nak infak fisabilillah. Maka kedua-duanya jalan yang baiklah kedua. Maka baik kalau orang itu dalam keadaan dia fakir, dia miskin, dia susah, tapi dia sabar. Dia sabar, dia bersyukur dengan apa yang ada, dia bersifat qanaah, rasa cukup dengan apa yang ada, dia juga baik. Tapi bagi orang yang ada harta, dengan harta yang banyak tadi, dia boleh infak fisabilillah, dia boleh tolong agama Allah, dia boleh tolong orang-orang yang nak buat kebajikan, itu pun baik juga. Tapi pastikan hati tadi tidak terkesan dengan dunia yang ada di tangannya. Maka zuhud bukan mengosongkan tangan, tapi zuhud itu mengosongkan hati daripada mencintai dunia, bahkan mengingatkan kepada akhirat. Sesetengah kaum ada yang jahil lalu menganggap zuhud itu ialah dengan meninggalkan yang halal. Jangan kata zuhud itu meninggalkan yang halal, tidak. Nabi larang para sahabat yang mereka itu meninggalkan yang halal. Ada sahabat, dia kata saya tidak mau makan, tidak mau minum, nak berpuasa, tidak mau buka-buka. Saya sudah ada isteri, saya maknanya saya nak tinggal anak isteri saya nak beribadat pada Allah. Jadi nak berjaga malam dan sebagainya. Jadi ada sahabat-sahabat yang kata macam tu. Maknanya nak puasa tanpa berbuka. Lepas pada tu maknanya nak berjaga malam tanpa tidur. Ada isteri nak tinggal, anak isteri nak beribadat. Nabi tanya, siapa yang kata macam tu? Adakah kamu yang kata macam ni, macam ni, macam ni? Lalu Nabi mengatakan, aku ini orang yang paling takwa kepada Allah, tetapi aku ini berkahwin dan juga ada anak. Dan aku juga tidur, aku juga berjaga, aku juga puasa, aku juga berbuka. Ini sunnah Nabi. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka, benci kepada sunnah aku, tidak gemar, maka dia bukan golongan aku. Maka Nabi larang, kerana dalam maknanya bukan yang salah itu perkara yang halal tidak salah. Yang salah ini hati kita tertumpu kepada perkara yang halal, menyebabkan kita ini lalai kepada Allah. Jadi ada sahabat bila mana bersama dengan Nabi berperang, Nabi ajak golongan Ansar, golongan Madinah, golongan orang-orang Muhajirin, orang Mekah. Muhajirin ni orang Mekah pergi ke Madinah, orang berhijrah. Itu dia panggil Muhajirin, orang yang berhijrah. Orang yang berhijrah pergi ke Madinah duduk sama Nabi. Kemudian Nabi ajak orang Mekah, orang Madinah pergi berperang. Pergilah berperang. Bila pergi berperang dapat kemenangan, boleh harta ghanimah, harta rampasan perang daripada orang kafir, kerana harta itu diguna untuk perang orang Islam, maka boleh dirampas.
Maka rampasan perang harta banyak. Bila harta banyak, Nabi bagi. Nabi pun bagi. Maka Nabi panggil orang Mekah dulu. Orang Muhajir. Nabi tak panggil lagi orang Ansar. Nabi panggil orang yang selain pada orang Ansar. Nabi panggil. Panggil pula, bagi pula. Setengahnya kata, ya Rasulullah, saya ada ahli keluarga saya sekian banyak ni. Ahli keluarga meramah, ambil lebih kan. Ni pula mari, ada lagi. Bagi. Maka orang Ansar pun tunggu. Mana gerang itu? Harta ni yang banyak dibagi dia sikit. Sehingga harta itu berkurang kan. Akhir kali orang Madinah dah rasa rusing dah. Habislah Nabi bagi kepada orang lain, tak bagi kepada orang Ansar, orang Madinah. Kemudian harta itu tengok semakin Nabi semakin banyak Nabi bagi pada orang lain. Bagi. Sehingga kurang. Tinggal sikit saya. Sikit dia, agak-agak sikit dia pun bagilah. Tak cukup. Nabi panggil orang kau lagi. Panggil lagi orang lain. Siapa tinggal nak ambil? Nabi perapi semuanya sekali. Nabi perapi semua sekali, bersurai lah. Dia bersurai, dia pakat bunyi belakang. Dia cakap dengan sama-sama sahabat. Nabi bagi kepada orang, Nabi beri kepada orang Muhajirin, berperang bersama dia. Kita orang perang kok, Nabi tak bagi pada kita. Maka dia bercakap sama-sama dia. Nabi tahu, bukan Nabi tidak tahu. Nabi tahu. Maka Nabi panggil ketua dia. Nabi tanya, bagaimana pandangan kamu tadi tentang pembagian dia? Ya Rasulullah, saya ni wakil pada kaum saya. Bagaimana Nabi rasa gitulah. Jadi saya ni wakil nak beritahu bahawa ada di kalangan kami memang rasa tak puas hatilah dengan pembagian Nabi tadi. Nabi panggil semua orang, Nabi panggil para orang Ansar tadi, dipanggil orang Ansar, Nabi terang satu persatu. Nabi beritahu, mau tengok aku panggil orang Mekah, lepas tu aku bagi dia, lepas tu panggil orang lain, aku bagi sampai tidak ada harta sedikit pun. Maknanya aku bagi kepada mereka itu harta. Kerana mereka itu balik bersama harta. Tapi kamu balik bersama siapa? Kamu balik bersama Rasulullah. Takkan mu nak tukar, takkan mu nak bandingkan Rasulullah dengan harta benda. Takkan mu sanggup nak ambil harta benda dan Rasulullah pergi bersama dengan tu. Mana penting, mana besar harta dengan Rasulullah. Orang sana, orang Mekah, dia dapat harta, Rasulullah tak sama dia. Orang Madinah, dia balik tak ada harta, tetapi Nabi bersama dengan dia. Sebab itu Nabi pilih harta ambil ke orang Mekah, Madinah Nabi bersama dengan Nabi. Lalu Nabi terang kepada orang-orang Madinah, barulah orang Madinah menangis ramai-ramai. Terus para sahabat barulah mereka sedar ini tabiat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan bahawa setengah kaum ada yang jahil menganggap zuhud itu ialah dengan meninggalkan yang halal. Zuhud ini mesti meninggalkan yang halal. Tak. Agar sahabat yang terus dalam keadaan dia. Orang yang berniaga terus berniaga, hanya Nabi upah saja. Mana-mana sahabat yang ada harta tolong bebaskan orang pakai orang hamba. Sebab itu ketika mana Bilal ibn Rabah diseksa oleh Umayyah bin Khalaf, Nabi beritahu kepada siapa? Nabi beritahu kepada Abu Bakar As-Siddiq, wahai Abu Bakar, kamu beli Bilal ibn Rabah, mana kamu bebaskan dia. Nabi tak kabar kepada yang lain, sahabat Nabi, maknanya yang ada harta. Maka Nabi beri. Ketika mana Nabi nak berperang, Nabi beri kepada para sahabat yang mana ada harta untuk bantu perjuangan Islam, sila keluarkan harta untuk bantu perjuangan Islam. Bahkan ketika mana berlaku dalam peperangan Badar, ada tawanan-tawanan perang, di antara tawanan perang yang kena tebus dengan harta benda. Kamu ini nak bebaskan ni boleh, tapi kamu kena bayar. Dibebaskan dengan harta benda. Lalu dikatakan bahawa para sahabat Nabi ada dalam keadaan kaya, Nabi teruskan dalam keadaan kaya. Tapi yang paling penting, hati mereka itu tunduk kepada Allah. Sebab itu kita tak kisah kita duduk dalam bidang apa-apa, pekerjaan apa-apa, yang paling penting hati kita ini adalah orang yang berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lainlah kalau pekerjaan itu pekerjaan yang haram. Pekerjaan itu pekerjaan yang halal, kita melakukan amal ibadat. Mari kita bekerja satu tempat, majikan tu kata jangan sembahyang, tak boleh sembahyang. Dia panggil kita,
Awak pergi mana? Saya pergi semayang. Awak tak boleh contoh semayang ke? Lewat maknanya kaki boleh buat. Kita pun kata hadis Nabi mengatakan amalan yang afdal amalan awal waktu. Kalau gitu, mu pilih nak semayang ke nak kerja? Kalau macam tu nak pilih mana? Pilih semayang, pilih kerja. Kerja yang macam ini memang kita tidak galakkan kerana dia menghalang kita melakukan amal ibadat kepada Allah. Bahkan disebut Nabi bersama dengan sahabat pernah Nabi duduk dekat kebun. Tapi bukan kebun Nabi lah, kebun sahabat yang ada kebun. Tiba-tiba masuk waktu sembahyang. Masuk waktu sembahyang, lalu Nabi pun bersama dengan sahabat sembahyang di dalam kebun dengan pakaian kebun dia tadi. Maknanya maka tidak menghalang sahabat Nabi memiliki kebun dan apa dan sebagainya. Dalam waktu yang sama dia juga melakukan amal ibadat kepada Allah. Tetapi ada sahabat dia menginfakkan kebunnya pada jalan Allah. Kalau tidak silapnya namanya Abdullah bin Umar. Dia sembahyang di dalam kebun kema, tengah-tengah sembahyang datanglah burung. Burung itu melintas di hadapan matanya, lalu hinggap dahan ini, hinggap dahan itu, hinggap. Maka matanya pandang kepada burung tadi. Hinggap sini, hinggap sana, burung pun terbang. Baru dia sedar, oh dalam sembahyang. Burung sudah terbang, baru dia sedar dalam sembahyang. Allah, burung ni wak lalai aku. Dan burung ni pula hinggap kat kebun aku. Kalau tak boleh jadi. Kalau macam tu, kebun ni kena infak fisabilillah. Maka dia lepas pada itu dia pergi jumpa Rasulullah SAW. Dia telah menginfakkan kebunnya pada jalan Allah. Itu dia yang menginfakkan kebun. Tapi Nabi tidak menyuruh jangan kamu ada harta yang banyak, tidak. Tapi Nabi suruh orang yang ada harta ini infaklah pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan beruzlah diri daripada manusia. Lalu dikatakan zuhud itu mesti beruzlah dengan manusia, tidak bergaul dengan orang dan tidak mempedulikan hak orang. Ada yang mempedulikan hak, sama ada hak diri dia sendiri pun dia tak kira dah. Bahkan ada sahabat yang melakukan amal ibadat, siapa mudarat diri, tak tidur malam, tak makan, buat ibadat. Nabi larang. Nabi kata pada diri kamu ada hak kamu. Dan ada sahabat pula dia beribadat, dia ini tidak bekerja langsung, dia tinggal anak isteri dia. Tapi anak isteri pun tidak ada makanan tu. Isteri mengadu pada Rasulullah panggil, pada hak kamu ada hak kamu, pada hak isteri kamu ada hak kamu, pada hak anak kamu ada hak atas kamu. Lalulah Nabi suruh dia maknanya melakukan bekerja di samping melakukan amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Dan tidak mempedulikan hak dan memutuskan silaturahim. Maknanya menganggap bahawa dengan cara sampai putus silaturahim ataupun tidak bergaul dengan manusia. Tidak bergaul dengan manusia. Kenapa tak bergaul dengan manusia? Saya tak boleh tengok orang-orang. Kalau saya keluar nanti tengok kereta mewah-mewah, hati saya terkesan. Bukan begitu. Maknanya katanya ataupun tidak ataupun bermasam muka apabila berjumpa orang kaya. Jumpa orang kaya masam muka. Ini ahli-ahli dunia ni. Dalam hati tu tengok orang kaya, terus sebut ini ahli dunia. Saya malah berkawan kerana dia ahli dunia. Kita kata dia ahli dunia sebab kita tak ada yang kita tak dapat dunianya. Kita kata ahli dunia, cuba kita diberi dunia jadi macam dia tu. Maknanya ataupun teruk lagi. Maka dikatakan ada orang yang macam itu disangkakan dia zuhud sehingga dia bermasam muka apabila berjumpa dengan orang kaya, sedangkan dalam hati mereka mempunyai syahwat yang sebesar bukit untuk menjadi kaya. Itu bahaya. Bahaya. Sedangkan dia tengok orang bermasam muka, dia tengok orang kaya bermasam muka, dalam hatinya ada ingin cita-cita nak jadi kaya. Maknanya nak jadi kaya itu tidak salah. Tapi tujuan apa nak jadi kaya? Kalau tujuan nak jadi kaya itu untuk nafsu semata-mata memang salah. Tapi tujuannya untuk memudahkan beribadat kepada Allah, dapat menunaikan ibadat, dapat menolong agama Allah, maka itu digalakkan. Tidak jadi masalah. Maka dikatakan bahawa mereka tidak tahu bahawa zuhud berlaku dengan hati. Zuhud berlaku dengan hati. Sayyidina Abu Bakar zuhud. Sayyidina Abu Bakar seorang yang zuhud. Walaupun dia kaya, dan dia juga termasuk di kalangan orang yang dijamin syurga. 10 sahabat yang termasuk dijamin syurga itu adalah Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman ibn Auf itu juga ahli syurga dan dia juga zuhud dan dia juga kaya.
Harta dia banyak melimpah ruah hartanya sehingga dia mati. Dalam kitab Tadul Qulub kata harta Abdurrahman ibn Auf tak tahu banyak sangat. Bukan tak tahu hilang. Dah harta dia tinggal apa? Tak tahu. Dia mana? Tahu hilang. Itulah. Ini hartanya banyak dia. Tak tahu sebab apa. Banyak sangat. Hartanya banyak. Tapi dia juga termasuk di kalangan orang yang menjadi ahli syurga yang dijamin 10 orang sahabat. Di kalangan 10 orang sahabat yang dijamin masuk di dalam syurga. Mereka tidak tahu bahawa zuhud itu berlaku dengan hati, dan asalnya adalah keinginan hati yang telah mati terhadap dunia. Itu zuhud ini orang yang hatinya tak ada pada dunia, dan jangan kita hati ini terpaut kepada dunia. Maka kita kena berlatih jadi orang mubtadi'in, orang yang peringkat awal. Mubtadi' ini dia cuba menjadi orang yang zuhud walaupun dalam hati kita lagi kepada dunia. Kadang-kadang kita ini diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diuji kadang-kadang masa sikit kita boleh tolak, bila banyak kita tak mampu nak tolak. Tidak mampu lagi nak tolak. Maka kita kena jadi orang yang zuhud dengan arti kata kita jangan sibukkan dengan mengejar dunia, kejar pada akhirat dan ingatkan kepada akhirat. Jadi peringkat pertama mubtadi'in. Peringkat mubtadi'in ini peringkat yang nak jadi zuhud tapi masih lagi ada lagi cinta kepada dunia. Pergi kepada peringkat yang kedua, akhirnya dia sudah rasa dunia ini tidak ada apa-apa lagi bagi dia. Ada harta ke tidak ada harta pun sama saja. Maka ada seorang habib daripada Yaman, seorang ulama, dia ini berniaga dan harta dia banyak. Bila harta dia banyak, satu hari hilang duit jualan dia. Bila hilang duit jualan dia, akhir sekali dia pun carilah, cari tak jumpa. Ahli keluarga dia, anak dia cari, isteri dia carilah. Kecohlah dalam rumah tu, hartanya hilang. Cari macam biasa dan bila sampai waktu tertentu, umpama lepas zuhur ke, lepas asar ke, maka habib dia akan duduk di masjid. Dan dia akan habiskan masanya dengan berzikir kepada Allah. Jadi bila saja dah keadaan macam tu, anak dia panggil dia. Dia cerita buat harta hilang ni. Dia pun marah kepada anak dia. Kamu ganggu zikir aku. Ini zikir aku secara istiqamah. Aku tidak mahu kerana harta yang hilang ni mengganggu zikir aku. Akhirnya dia marah pada anak dia. Maknanya kerana bagi dia urusan zikir kepada Allah Ta'ala ni, beribadat pada Allah Ta'ala ni lebih utama daripada harta yang hilang. Harta yang hilang, katanya habib itu hukum anak dia kena keluar daripada kampung ni setahun. Balik setahun, pergi belajar agama. Ayah dia hukum dia, keluar kamu daripada kampung ni, kamu pergi belajar dan jangan balik kampung ni setelah 1 tahun. Kerana apa? Kesnya kerana kes ganggu ayah dia berzikir pada Allah. Maknanya kita ilah bitin mayang lewat lalu. Dia macam biasa pergi duduk zikir kepada Allah. Ini hati yang sudah cenderung kepada akhirat. Maka zuhud juga menunjukkan bahawa orang itu sudah cenderung hatinya kepada akhirat. Jadi kita kena latih. Kita memang sayang kepada dunia, kita memang sayang ada benda, tapi latih latih juga. Hak sayang kita bagi, hak sayang kita bagi. Tak boleh bagi banyak, bagi sikit. Tapi Nabi jamin siapa telah bagi sesuatu yang paling dia sayang, apa yang paling dia sayang, dia bagi pada jalan Allah Ta'ala, maka dia akan mencapai syurga. Dan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mencapai kebaikan, yakni syurga, sehinggalah kamu menginfakkan apa yang paling kamu kasih, apa yang paling kamu sayang. Maka apabila orang tadi melakukannya dengan anggota, mereka menganggap zuhud mereka telah sempurna. Bila dia dengan anggota, dia pakai pakaian yang cari-cari ataupun buruk-buruk saja dalam keadaan dia mampu, kadang-kadang dia sangka dia ini zuhud, padahal dia tidak zuhud. Dia tidak zuhud. Maka perkara ini membawa mereka sehingga mencela sebagian besar tokoh-tokoh ummah. Jadi perkara ini bercanggah dengan pandangan-pandangan ulama-ulama yang terdahulu. Maka zuhud ini pegangan hati, pekerjaan hati. Maknanya setengah-setengah ulama kita tengok hati rumahnya besar, rumahnya besar. Maknanya siapa ada kenderaan pun banyak, tapi dia ulama, dia solat, dia alim. Kalau macam tu dia tidak zuhud, tak, dia orang zuhud. Dia orang zuhud. Kita tengok pula
ke mana dia belanjakan, ke mana kehidupan dia. Kehidupan dia penuh dengan dakwah, penuh dengan ilmu, penuh dengan ibadat kepada Allah Ta'ala. Satu. Yang kedua, harta benda dia tu ganggu tak dia ibadat, tak ganggu pun. Kalau orang tu harta benda dia banyak, tak ganggu dia, itu alhamdulillah. Maknanya hatinya boleh jaga. Dan orang yang tidak terganggu dengan harta benda ini, ibadat dia, itulah di antara tanda-tanda orang tu zuhud. Alangkah bahagianya orang itu, walaupun dia ini punya harta yang banyak, tetapi dia juga orang yang banyak sujud kepada Allah. Di antara orang yang harta banyak, banyak ibadat, Ali Zainal Abidin setiap hari infak pada jalan Allah, beri bagi miskin, tapi sembahyang 1000 rakaat satu hari. Sembahyang, banyak sembahyang, siang malam sembahyang 1000 rakaat satu hari dia sembahyang. Dalam waktu yang sama dia orang yang harta banyak, bagi infak fisabilillah. Maka ini menunjukkan bahawa orang ini orang yang zuhud kepada Allah Ta'ala. Betapa ramai manusia menumpukan sepenuh perhatian terhadap dunia dan kelazatannya, akhir sekali menyebabkan hati mereka mencintainya. Kalau orang itu dia tumpukan kepada dunia, akhirnya hati dia akan cinta kepada dunia. Bila cinta kepada dunia, maka lemahlah dia beribadat. Ataupun dia cinta kepada dunia, maka kuranglah dia beribadat kepada Allah. Orang-orang dahulu dia tinggalkan pekerjaan dia apabila sampai waktu sembahyang. Tinggal pekerjaan dia sampai waktu sembahyang, tinggal melakukan amal ibadat kepada Allah. Bahkan kalau orang jaga sembahyang, amal ibadat dia jaga, harta dia akan ditambah. Tapi kalau dia tak jaga ibadat kerana mencari harta itu akan berkurangan. Betapa ramai orang meninggalkan ibadat kerana mencari harta dan dapat lihat bahawa harta itu pun bukan bertambah, berkurangan. Tapi kalau orang itu meninggalkan harta kerana beribadat, maka Allah Ta'ala tambahkan harta dia. Kerana apa? Kerana dia ini orang yang menjaga ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seluruh waktu dipergunakan untuk mengumpul kesenangan dunia, sedangkan mereka menyangka mereka telah mencapai tahap zuhud hati yang sebenar serta memahami hakikatnya. Kadang-kadang setengah orang dia sangka dia kejar dunia, dia cari harta banyak, padahal dia itu cinta dunia. Lalu dia menyangka bahawa dia ini telah mencapai orang yang zuhud pada jalan Allah. Pada hakikatnya belum lagi zuhud. Tetapi sayang, kalaulah kiranya mereka mempunyai doktor hati yang mampu memberi nasihat, menjadi cermin yang baik untuk menampakkan hakikat gambaran yang sebenar, nescaya ia akan memberi petunjuk untuk sampai kepada hakikat zuhud yang hakiki lagi murni, menunjukkan di antara jalannya jalan seseorang tadi memiliki doktor hati. Doktor hati ini guru musyrik. Dia dapat tahu orang ni ada harta ini jadi zuhud, orang ni ada harta ini jadi sombong. Dia dapat tahu, dia akan mentadbir, dia akan didik sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pergi ke sahabat, Rasulullah minta pada sahabat, kalau kamu boleh infak fisabilillah. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, sahabat yang kurang harta. Dia ni kurang harta. Sayyidina Ali ni kalau ibarat zaman kita sekarang ni macam orang kerja geng lah maknanya. Sayyidina Ali ni kadang ambil upah kacai kayu api dan sebagainya. Sayyidina Ali ni orang yang tidak banyak harta tetapi banyak ilmu. Nabi kata, aku adalah gedung ilmu. Aku inilah bandar ilmu. Pintu dia duduk pada Sayyidina Ali. Tapi Sayyidina Ali harta banyak, ilmu kurang. Dan Sayyidina Ali dah yang jawab. Orang tanya, mana Allah harta dengan ilmu? Sayyidina Ali jawab dengan soalan yang pertama, soalan yang sama, jawapan berbeza. Ilmu lebih afdal daripada harta. Ilmu, kita ada ilmu jaga kita. Harta, kita ada harta, kita kena jaga harta. Orang lain pula tanya, ilmu dengan harta mana afdal? Ilmu lebih afdal. Ilmu semakin kita belanja semakin bertambah, harta semakin belanja semakin berkurangan. Kita dapat ilmu, kita kabur. Kita dapat ilmu, kita kabur ilmu, dan nanti Allah Ta'ala tambah ilmu lain. Kau belanja, kau tambah. Tapi harta, kau belanja, kau berkurang. Lagi tanya lagi, harta dengan ilmu di mana tu? Dia kata orang ada ilmu, banyak orang kawan, orang banyak harta, banyak musuh. Lepas tu orang tanya lagi ilmu dengan harta. Ilmu dengan harta ini orang boleh curi. Ilmu orang tak boleh curi. Lepas tu tanya lagi macam-macam. Kata Sayyidina Ali, kalau orang tanya ramai-ramai berpuluh-puluh pun, aku akan jawab dengan
jawapan yang berbeza. Nak berapa banyaknya ilmu Sayyidina Ali. Satu soalan macam-macam jawapan dia boleh bagi. Kita infak pada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tak banyak harta. Sayyidina Ali bagi sikit takat mana yang dia mampu, dan dia cuba bagi juga banyak. Jadi bila orang tidak ada harta, dia nak bagi banyak, dia bagi, Nabi kata banyak. Bagi dia Allah sikit, Nabi banyak lagi, tapi tak ada Allah. Sebab tu infak fisabilillah ni, dia tak kira banyak sebenarnya. Dia kira ikhlas. Kalau ikhlas banyak, lagilah baik. Yang afdal orang infak ni ketika perkataan syuh. Syuh ni rasa sayang je. Ketika mana rasa sayang, ketika tu dia beri. Oh, banyak pahala tu. Ketika dah wasir, ada piti Nabi korang, piti lebih-lebih. Tak ada, dia kurang. Piti lebih-lebih Nabi. Tapi kalau dia rasa sayang, masa sayang dia bagi. Itulah yang afdal. Maka bagilah Sayyidina Ali. Jumpa Sayyidina Osman. Ada sahabat yang boleh bagi infak fisabilillah, bagi Sayyidina Osman. Tengok Sayyidina Ali banyak mana? Sayyidina Ali banyak sekian-sekian. Oh, dia bagi lebih dari Sayyidina Ali. Jumpa Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini tengok banyak mana Sayyidina Ali. Oh, banyak ni. Sayyidina Osman banyak mana? Banyak ni. Oh, aku nak lebih lagi. Maka dia beri. Sayyidina Umar bagi separuh daripada harta dia. Bukan senang maknanya, separuh daripada harta dia. Kemudian pula tengah-tengah nak bagi buat keluar harta dia, datang pula orang bawa harta banyak ni. Ni harta siapa ni banyak ni? Tak ada, orang lain Sayyidina Abu Bakar. Rupanya Sayyidina Abu Bakar banyak lagi pada Sayyidina Umar. Dan Sayyidina Umar kalau dia berlawan dengan Sayyidina Abu Bakar, tak pernah menang Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar Umar lebih Allah Ta'ala beri pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka ini tabiat Rasulullah. Dan para sahabat pun demikian. Mereka itu bila ditabiat oleh Nabi, akhir sekali menjadikan hati mereka hati yang tersebut kepada Allah. Jadi kita kalau dapat dunia, dapat harta, bersyukur pada Allah. Yang paling penting jaga ibadat. Jaga ibadat itu paling penting. Kerana kadang-kadang kita ini diuji dengan harta benda, menyebabkan kita lalai beribadat kepada Allah Ta'ala. Orang yang biasa ada harta ni boleh tahan lagi. Dia dah biasa dah ada harta. Tapi yang memang tidak ada, bila dapat harta, boleh mahu lalai kepada Allah. Ini yang kita bimbangnya. Maka jagalah hati kita, agar hati kita ini tidak terpedaya, dan pastikan keutamaan kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan jangan jadi hati kita melalaikan kita daripada melakukan amal ibadat. Di sini perlu diberi penjelasan bahawa kadang-kadang guru yang mursyid mensifatkan kepada sesetengah anak murid mereka tentang satu jenis daripada mujahadah, dengan tujuan mengosongkan hati mereka daripada pergantungan kepada perkara duniawi. Perkara ini termasuk dalam bab perubatan yang semestinya dilakukan dalam tempoh-tempoh tertentu. Ini juga berlaku. Cerita pun dah cerita. Tak apa, saya ulang balik lah. Kisah Syekh Junaid Baghdadi dengan Al-Imam Shibli. Imam Shibli kaya sebenarnya. Dia kaya. Dia ada jawatan besar. Tapi dia duduk dengan Syekh Junaid Baghdadi. Syekh Junaid tengok Imam Shibli ni, bila dia kaya dia sombong. Kemudian dia ni gunakan dia punya pangkat dia ni kepada perkara yang maknanya menindas orang. Lepas pada tu Imam Shibli ni nak duduk dengan Syekh Junaid. Syekh Junaid kata, kalau macam tu kamu kena tinggalkan segala pakaian dunia kamu. Tinggalkan. Duduknya dia. Dia nak tabiat betul-betul. Tinggallah. Maka dia letak jawatan jadi gubernur. Letak jawatan jadi gubernur, duduk bawah Syekh Junaid. Syekh Junaid suruh dia menjadi peminta sedekah 2 tahun. Kalau Syekh Junaid nak tabiat kita, tak tahan kita. Suruh jadi peminta sedekah 2 tahun. Kalau orang biasa tak apa. Tapi kalau Imam Shibli ni, Ash-Shibli ni, dia orang yang ada jawatan. Orang yang terkenal ramai. Tiba-tiba orang jumpa di tengah jalan betul dekat. Dan dia memang betul-betul ikut tabiat. Oleh tak apalah, ini tabiat guru dia. Guru dia nak tabiat dia, tak apalah, jadi peminta sedekah, peminta sedekah lah. Dia minta sedekah. Masya Allah, tahan dia. Lama ni 2 tahun. Dapat duit minta sedekah. Tunjuk pada Syekh Junaid atas duit. Mari sini. Balik ke dia.
Mari sini duit. Duit ini bagi pada orang fakir miskin, bagi. Dia minta sedekah, maknanya lepas tu dia beri orang lain pula. Itu ikut arahan guru dia. 2 tahun nak habis, setahun tu habis. Maknanya kita bukan di sini nak belajar nak habis 2 tahun pun gitu dia. Nak habis 2 tahun. Syekh Junad dia punya tarbiyah dia hanya minta sedekah tu 2 tahun. Habis 2 tahun tambah lagi 6 bulan. 2 tahun 6 bulan 2 tahun setengah jadi. Habis 2 tahun setengah. Apa lagi? Khidmat dengan orang kanan dia. Khidmat pula dengan orang kanan dia. Lepas tu barulah dan akhir kali Syekh Junad tanya, "Mana perasaan?" Allah, aku rasa tak ada benda. Rasa gini sungguh. Hilang sombong-sombong dulu, habis hilang. Dulu tengok orang naik tinggi, tengok orang bawah gitu je, tengok orang. Celong-celong gitu, lah ni tak ada benda. Rasa diri sudah tidak ada apa-apa. Kalau macam tu baru boleh start belajar. Baru boleh start ikut dia betul-betul. Baru start. Maknanya 2 tahun 6 bulan tu temu-duga baru. Baru temu-duga. Lepas habis tu baru nak start. Kenapa dia buat macam tu? Nak buat macam tu supaya nak kosongkan hati ni daripada sombong, daripada dunia, daripada ada apa-apa dibersihkan dia. Ini tarbiyah. Kadang-kadang sampai tempoh yang tertentu. Kenapa sampai 2 tahun? Dia tengok 2 tahun. Imam Shibli tu 2 tahun. Kalau saya Junad tarbiyah kita pas 10 tahun katanya. Maknanya, tapi akhirnya Imam Shibli ni orang ulama tasawuf yang hebat, ahli sufi yang terkenal, dan dia juga orang yang zuhud, orang yang soleh setelah ditarbiyah oleh guru. Maka dikatakan bahawa supaya dengan tujuan ditarbiyah dengan kadang-kadang mujahadah. Mujahadah ni maknanya dia latih lawan hawa nafsu dengan tujuan mengosongkan hati mereka daripada pergantungan kepada perkara dunia, dan perkara ini termasuk dalam bab perubatan yang semestinya dilakukan dalam tempoh-tempoh yang tertentu. Maka hati juga ada perubatan, kerana hati ini juga berpenyakit. Sebagaimana zahir itu ada penyakit, maka kena berubat. Maka yang batin pun ada penyakit, kena berubat. Maka dengan perubatan tadi, seseorang tadi kena duduk di bawah gurunya yang merupakan doktor hati, yang boleh memimpin tadi agar hatinya terkesan. Wallahu a'lam. Bersama kata. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam